Di tanah kita datang kepada tanah kita kembali. Okey, sedia dah? Sedia maksudnya ada buku atas meja, ada alat tulis dekat tangan kamu, ada pensel. Okey, kita akan sambung pembelajaran kita iaitu menulis rumusan ataupun menulis ulasan. Kalau kita ikut tajuk, kamu perlu buat apa murid? Apa? Menulis rumusan. Okey, ataupun mengulas sesuatu yang kamu lihat. Betul atau tidak? Okey, berdasarkan pada bahan rancangan yang cikgu bagi. Apa tajuk dia? Apa arahan dia? Apa arahan dia? Okey, rumusan tentang hapuskan nyamuk Aedes. Kata kunci dia, okey, hapus apa? Hapuskan nyamuk Aedes. Betul tak? Sebab tu nyamuk Aedes tu gambar dia dekat nombor 1. Betul tak? Okey, nyamuk Aedes tu apa? Apa yang kamu tahu tentang nyamuk Aedes? Bawa bakteria. Bakteria apa? Yang boleh menyebabkan okey. Boleh menyebabkan demam. Demam denggi yang boleh menyebabkan kematian. Bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Bahaya. Jadi, disebabkan nyamuk Aedes ni dia terbang. Betul tak? Jadi ia boleh menyebarkanlah virus-virus ataupun penyakit ataupun demam denggi ini. Kalau demam denggi ini, kalau nyamuk Aedes tu kena kat kamu, jadilah demam denggi yang boleh menyebabkan kematian iaitu denggi berdarah. Okey. Itu yang kamu lihat pada gambar yang pertama iaitu subjek kita ataupun orang. Kalau nyamuk ni kalau kita buat teknik menulis ayat OBAT kan, obat, nyamuk itu dalam kategori O. Yes, orang. Ataupun benda orang ataupun haiwan ataupun objek yang kamu nampak. Okey? Baiklah, kamu dah tahu nyamuk Aedes di mana gambar nombor 1. Okey, gambar nombor 2 tentang apa tadi yang seperti kamu nampak? Ada nampak tayar. Kita nampak tayar apa? Tayar apa? Tayar buruk. Pandai. Tayar buruk. Tayar apa? Ya lama. Okey, nampak Selain tayar, kita mahu ada nampak apa? Bukan. Gambar nombor 2, seperti dibincangkan, kamu akan nampak botol. Betul tak? Botol tu botol apa? Botol apa? Botol tu botol apa? Botol? Kosong. Botol kosong. Apa dia punya sifat botol ni? Boleh apa? Boleh apa? Boleh beranak. Pandai. Boleh menyimpan air. Boleh letak air. Faham tak? Air maksudnya air tu ataupun cecair. Okey, sifat botol dia boleh takung air. Faham? Okey, kita nampak botol. Okey, lagi nampak apa dalam gambar tu? Okey, kita boleh nampak tin kosong dan sebagainya. Betul tak? Murid, tayar ada lubang tak? Dekat mana? Betul. Dekat keliling tu kan? Maksudnya tayar lama dekat kereta kita yang kamu nampak tayar tu berada dekat rim kereta kan? Bila dia buka, dia akan ada ruang. Ruang kan? Di mana ruang tu boleh buat apa? Ya, pandai. Jadi tayar ini boleh okey, kalau kamu cakap takung, betul tak? Takung tu apa? Takung apa maksud takung tu? Bertakung, menakung. Okey, air boleh bertakung dalam luang tayar itu. Sama juga botol dan juga tin. Boleh menyebabkan air bertakung. Betul tak? Okey. Murid. Nombor 3.
Okey, tayar buruk sebelum saya pergi nombor 3. Tayar buruk botol kosong Botol kosong. Botol kosong. Tin kosong. Ini sebenarnya dekat mana kamu nampak tu? Bukan yang kamu nampak dalam gambar tu. Ha? Dekat mana? Pandai. Ya, betul. Zakuan dengan Razik. Tempat pembuangan sampah. Betul tak? Betul? Jadi maksudnya tempat pembuangan sampah tu ada tempat apa? Tempat siapa? Nyamuk Aidil buat apa? Beranak. Pandai. Okey. Kamu dah nampak kan? Satu, kita dah kat sini. Tempat apa? Nyamuk Aedes apa? Okey, bertelur. Baiklah murid. Ini kita dah nampak nombor 2. Ada tayar, ada tin kosong, ada botol kosong. Botol kosong ini boleh takung air. Bila takung air, nyamuk boleh datang bertelur. Betul? Ini tempat pembuangan sampah. Okey, dekat rumah kita memang kita jaga, betul tak? Betul tak? Okey, jadi murid, kalau dekat rumah kamu ada botol kosong, ada tayar kosong, okey, ada tin kosong. Kamu buat apa? Kita buang. Kita buang. Oi, dengar. Kamu buang, betul tak? Kamu buang, tapi ambil buang. Jadi nyamuk memang tak ada dekat rumah kamu, tapi nyamuk dekat luar ataupun dekat pembuangan sampah. Kalau tak nak menyebabkan kamu adalah penyumbang sebab kamu selalulah minum teh ais yang susu. Jadi belilah tin ni kan, buang. Jadi kamu adalah penyumbang. Penyumbang untuk rumah nyamuk. Pandai. Jadi sepatutnya benda-benda ni kamu kena apa? Pandai. Aidil, kita perlu tanam. Faham? Faham? Okey, kamu dah nampak tadi. Okey, kita boleh kita kena tanam. Nampak? Okey. Sampai kamu dah nampak tin, kamu dah dah tak ada lagi tin kosong, tayar kosong sebab kamu dah tanam. Betul? Tapi ada satu ruang dekat nombor 3. Dekat nombor 3. Di rumah kamu, apa yang boleh menakung di luar rumah? Di luar rumah apa? Okey. Satu yang selalu kita nampak, kenapa orang cakap longkang? Mungkin rumah dia tidak ada pasu. Jadi longkang. Satu, tapi kira ni kita tengok dekat gambar, dalam gambar. Apa tu? Mangkuk. Kita ada pasu. Jadi mangkuk apa? Mangkuk apa? Dekat pasu dia ada mangkuk tak bawah dia? Jadi inilah selalu mak ayah kamu apa? Mak ayah kamu apa? Abaikan. Pandai Razik. Sebab air kadang kita nampak bersih je rumah kita. Betul tak? Semalam hujan. Okey. Semalam hujan. Hari ni hujan. Tulat hujan. Tungging hujan. Jadi ayah atau mak kamu memang jaga pokok bunga. Kan? Tapi ada masa tak ambil tahu kan? Bukan tak ambil tahu. Terlepas pandang. Jadi jangan pastikan apa? Nombor 3 apa tu? Itu mangkuk apa kelas? Pandai. Mangkuk pasu bunga. Kamu kena buat apa? Kena pastikan apa? Pandai Razik. Okey, pada mangkuk pasu bunga pastikan tiada air bertakung. Murid. Bila air bertakung, kamu tak perasan kan ayah atau mak kamu atau kamu sendiri tak buang? Nyamuk dah apa? Bila nyamuk dah bertelur, kamu tak nampak pun air tu. Jadi apa jadi pada telur nyamuk tu? Dia akan jadi apa? Pandai. Ia akan jadi? Dia akan jadi jentik. Murid, tahu tak jentik-jentik ni apa? Pandai, anak nyamuk. Bila nyamuk dari telur dah tukar jentik-jentik kan. Lepas tu dia membesar. Jadi dia akan jadi apa? Jentik-jentik tu dia hidup lama, makin lama dia akan pandai Razik. Jadi jentik-jentik membiak.
Faham? Dapat? Murid, kamu dah tahu kan? Berdekat mangkuk pasu bunga, tiada air takung sebab tak nak jentik-jentik membiak. Betul? Okey. Nombor 4. Kita tengok gambar nombor 4. Apa tu nombor 4 tu? Ha? Nombor 4 gambar apa? Nombor 5, sorry. Nombor 5. Sorry. Okey, nombor 5 tu ubat nyamuk. Okey, untuk menghindari ubat nyamuk tu guna untuk apa? Okey, ni nombor 5 ubat nyamuk. Siapa cakap tadi? Menghindari dari nyamuk. Kenapa nak menghindari nyamuk ni? Supaya tidak okey. Tidak digigit. Okey, nyamuk. Murid. Murid. Okey. Katakan nyamuk dah hinggap dekat kamu. Dia dah inject kamu. Okey. Kamu akan dapat? Okey. Okey, gambar nombor terakhir sekali itu sakit kan? Maksudnya kamu dijangkiti demam. Apa yang perlu kamu buat? Okey. Pergi hospital je. Pergi klinik je. Okey, murid. Okey, nombor 6. Okey, demam, denggi. Kamu kena pergi apa? Untuk apa? Okey, mendapatkan. Okey, pandai mendapatkan rawatan. Dapat tak? Kita dah bincang, itu adalah isi penting, betul tak? Dekat mana kamu dapat isi penting ni? Pandai dalam gambar. Jadi, murid, kita dah tahu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, murid. Bina ayat kamu dah tahu kan? Betul tak? Bina ayat kita guna teknik apa? Guna teknik apa? Obat. Pandai. Ataupun SKOP. Ya, yang mana boleh ingat SKOP, boleh guna SKOP. Yang mana susah nak ingat SKOP, guna obat. Baiklah murid, ini kita nak menulis karangan. Betul tak? Tapi karangan yang pendek iaitu ulasan ataupun rumusan. Betul? Bagaimana nak tulis dalam bentuk perenggan? Kalau ayat kamu tulis kan? Ayat majmuk. Betul tak? Nyamuk menghisap, nyamuk itu membiak di tayar kosong. Kan? Jentik-jentik dan sebagainya. Jadi, murid, saya nak tanya kamu. Apa yang perlu kamu tambah untuk menghubungkan isi penting kamu? Bila saya tunjuk ni, kamu akan ingat apa? Pandai. Kita akan ingat apa? Okey, pandai. Penanda. Okey, murid. Apa fungsi penanda wacana? Apa fungsi penanda wacana? Bukan lagi senang. Penanda wacana di mana macam kamu? Okey, saya nak tanya kamu. Beritahu saya langkah-langkah gosok gigi. Macam mana? Macam mana cik? Ambil. Tengok, yang dikata ambil ubat gigi, makan. Jadi dia terus je macam kereta api, betul tak? Dia tak ada berhenti-berhenti, betul tak? Jadi isi dia 1, ambil boros gigi. 2, letak boros gigi, ubat gigi. 3, terus gosok gigi, betul tak? Dia itu ayat kan? 3 ayat. Bagaimana nak sambungkan 3 ayat ni? Mula-mula ambil ubat gigi, betul tak? Betul. Selepas itu, letakkan ubat gigi ke atas boros gigi. Kemudian, gosok gigi. Nampak tak? Ada tak menanda wacana kat situ? Ada. Mula-mula, kemudian, selepas itu, kemudian. Tetapi, muka cahaya. Ada ke? Murid, penanda wacana yang cikgu beri ni sebagai panduan. Sekiranya ada penanda wacana yang kamu tahu, boleh guna. Okey, penanda wacana yang digalakkan guna pertama apa?
Pertama, antaranya. Kedua, pandai. Okey, cikgu letak sini ya. Okey, nombor ni 1, 2, 3, 4, 5. 6. Okey, pertama antaranya 2. Selain itu, koma. Kemudian? Seterusnya. Seterusnya. Di samping itu, kan? Okey, di samping itu. 5. Kesimpulannya. Nampak tak, murid? Nampak? Nampak tak? Okey, murid. Pertama, tulis dalam satu perenggan. Nampak tak tajuk dia tulis apa tajuk dia? Okey, tajuk dia kata rumus berdasar menggunakan satu perenggan sahaja. Betul tak? Okey, bagaimana nak cakap nak tulis satu perenggan tu maksudnya perlu ada perenggan tak? Perlu jarak tak? Kalau satu perenggan tak perlu jarak-jarak. Faham? Kalau dua perenggan, perenggan kedua kena jarak. Faham tak? Baiklah, nak mula ayat pertama macam mana? Nak mula pendahuluan macam mana? Tengok apa? Razik? Tengok mana? Tajuk. Apa tajuk dia? Tak baca semua. Okey, dia kata tulis rumusan, kan? Tulis rumusan kamu tentang hapuskan nyamuk Aedes untuk membasmi demam denggi. Jadi, ini ayat mudah saja ya. Ayat mudah bagi murid yang tidak tahu nak tulis pendahuluan dia yang macam tak ada idea. Kamu boleh rujuk pada tajuk ataupun arahan. Okey, rumusan kamu tukar kepada rumusan siapa? Pandai. Jadi, okey nampak ni dah ada kan? Ni dah ada. Okey, cikgu padamkan ni sebab kita dah salin hari tu. Mana ke pemadam kelas kamu ni? Tak ada? Tak apalah, cikgu gunakan pen warna merah ya. Okey. Yang tulis pertama rumusan siapa? Tentang apa? Berdasarkan gambar tentang apa? Okey, kamu boleh kata kat sini. Rumusan saya berdasarkan gambar ialah cara siapa? Kita menghapuskan. Kalau lain boleh menghapuskan demam denggi atau yang sebaliknya. Ada. Okey, mungkin kamu kata boleh kat sini. Ya. Rumusan saya berdasarkan apa? Pandai. Berdasarkan gambar. Apa kelas? Ialah kesan demam denggi ataupun cara pun boleh kan? Sebab kat sini bagaimana dia punya hapuskan nyamuk denggi, betul tak? Okey, jadi kamu boleh gambar ialah cara ni idea lain. Cara siapa? Selain kaya? Kita apa? Kita apa? Tajuk dia? Pandai. Cara kita hapuskan ataupun cara kita boleh. Okey, kita boleh hapuskan siapa? Pandai. Nyamuk Aedes. Titik. Sekarang kita nak masuk isi pertama. Macam mana nak mula? Pandai. Antaranya. Okey, antaranya koma apa? Kita guna obat. Antaranya kita pandai. Okey, kita mestilah. Murid, mestilah ni apa? Kata penegasan. Mestilah, perlulah, tolonglah. Faham? Itu kata penegasan. Maksudnya penegasan ni kamu kena buat. Faham? Okey, pertama kita mestilah apa?
Menanam. Menanam. Tayar. Lama. Lagi? Pandai. Botol. Kosong. Kalau ada 3. Murid, ini adalah contoh kan? Beri contoh nak tanam apa? Kan? Tanam seperti yang kamu nampak dalam gambar. Tayar lama, tin kosong dan botol kosong. Kan? Letakkan kata hubung dan. Kenapa? Kenapa? Kenapa tanam? Kenapa tanam? Supaya apa? Pandai. Bukan nyamuk tidak membiak. Nyamuk tidak pandai. Eva. Pandai Razik. Supaya kita mestilah menanam tayar lama, botol kosong dan tin kosong. Supaya supaya apa? Nyamuk tidak bertelur. Mula-mula, kita tak nak nyamuk ini membiak, kita perlu hapuskan tempat dia boleh bertelur. Faham? Kalau dia tak bertelur, dia tak ada peluang untuk membiak. Faham tak? Faham? Contohnya macam hari ni. Macam hari ni. Contohlah. Kalau kamu siapkan kerja, kamu takkan kena marah. Betul tak? Contoh, tapi sebenarnya setiap kejadian itu telah ditentukan. Cuma kita kena jadikan ia pengajaran. Faham ya? Okey. Supaya nyamuk tidak apa kelas? Bertelur. Bertelur. Lantaklah kamu. Bertelur. Titik. Dapat tak? Dapat. Habis sisi dia? Okey, habis. Kita nak masuk nombor 2. Macam mana nak masuk nombor 2? Macam mana nak masuk isi nombor 2? Macam mana nak masuk mangkuk palsu bunga? Macam mana? Kita ada tadi antaranya isi kedua. Letakkan. Selain itu. Pandai. Selain itu apa? Selain itu siapa? Siapa? Kita apa? Kita letakkan penegasan. Kita tadi dah ada mestilah. Kita apa? Kita hendaklah. Hendaklah apa, Razik? Tengok isi nombor 2. Hendaklah apa? Okey, mangkuk palsu bunga, tiada air bertakun, jentik-jentik membiak. Macam mana? Selain itu kita hendaklah apa? Pandai. Kita perlu apa? Kita hendak ataupun kita perlu pastikan. Ya? Mungkin perlulah kot. Kita hendaklah. Mungkin kita letak sini. Kita perlu apa, Razik? Pastikan apa? Tiada air bertakung di mana? Tidak ada air bertakung dalam ni mangkuk palsu bunga. Kenapa? Untuk mengelakkan. Jentik-jentik. Bolehlah dia kata untuk menghalang pun boleh. Untuk menghalang, untuk mengelak. Faham ya? Okey. Kita perlu pastikan tiada air bertakung dalam mangkuk palsu bunga untuk apa kelas? Mengelakkan jentik-jentik pandai. Untuk mengelakkan jentik-jentik membiak. Dapat tak? Dapat? Murid, saya akan bulatkan. Okey, kamu nampak? Kita ada mestilah, kita ada perlu.
Okey, kita ada kat sini penanda wacana 1, penanda wacana 2. Sebab kenapa? Isi pertama dah ada, isi kedua, sekarang kita nak masuk isi ketiga. Ataupun yang ni lah, okey. Murid. Oi, murid. Gambar yang diberikan sebagai panduan kamu. Kamu tak semestinya kena letak semua maklumat dalam gambar. Kamu boleh apa? Pilih. Dalam gambar ni, kan? Dalam gambar ni ada maklumat, betul tak? Kalau kamu hanya perlu tulis ataupun nyatakan maklumat yang kamu tahu. Kalau kamu tak tahu, kamu jangan letak. Faham tak? Okey, seterusnya kita nak cakap, okey. Kita dah ada pertama ubat demam. Okey. Kita apa? Bila jentik-jentik dah membiak, apa jadi dekat badan kita? Apa jadi dekat nyamuk? Jadi macam mana nak menghindari diri kita daripada diput nyamuk kat sini? Okey. Siapa? Gunakan seterusnya. Siapa? Okey. Masa dia buat guna pen merah, sambung dekat atas tau. Maaf cikgu tak sempat, tak cukup. Okey, letakkan seterusnya. Siapa kelas? Siapa? Kita buat apa? Ni, ubah nyamuk, hindar nyamuk, tidak gigit nyamuk. Apa? Kita apa? Ubah nyamuk ni. Kita? Sebelum gunakan apa? Kita boleh guna apa? Kita boleh gunakan apa? Kenapa? Untuk. Gunakan untuk apa? Untuk apa? Pandai. Untuk melindungi. Untuk melindungi siapa? Pandai. Untuk melindungi diri daripada apa? Pandai digigit nyamuk. Murid, sekarang ni kamu telah digigit nyamuk. Murid, kalau ada ini, kamu tak payah buat, tak semesti kena ini. Kan? Kalau di samping tak sesuai, tak payah. Kamu boleh nyatakan. Bila dah digigit nyamuk, kamu nak kata apa? Sekiranya kita apa? Sekiranya kita demam. Apakah perlu kamu buat? Okey. Kita hendaklah buat apa? Hendaklah apa? Mendapatkan rawatan? Pandai. Okey, kita hendaklah pergi berjumpa siapa? Berjumpa doktor. Kenapa? Pandai. Untuk mendapatkan rawatan. Dapat tak murid? Okey, ada tak isi lagi? Jadi macam mana kamu nak tutup? Letakkan. Okey, di kesimpul. Macam ni cikgu tak ada pun di samping itu. Kalau rasa kamu nak guna, boleh guna. Kalau tak nak guna, tidak menjadi masalah. Okey, kita tutup dengan apa? Kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Okey, nyamuk Aedes ni, dia tinggal dekat mana? Tempat air bertakung tu banyak dekat mana? Pandai. Tempat pembuangan sampah. Jadi, untuk mengelakkan tempat pembuangan sampah tu banyak sampah, kita perlu apa? Kita perlu apa?
Perlu apa? Supaya tidak ada sampah sarap, kita perlu buat apa? Okey, peranan kita apa? Kita mestilah apa? Menjaga ya, pandai. Kesimpulannya kita mestilah apa? Pandai menjaga alam sekitar. Kenapa jaga alam sekitar? Supaya kita dapat bermula dengan tajuk, akhir dengan tajuk. Macamlah manusia kan. Mula dengan apa, akhir dengan apa. Maksudnya kejadian manusia tu kan. Bermula dari tanah kita datang kepada tanah kita kembali. Jadi itulah dalam karangan juga. Bermula dari tajuk, kita akhir dengan tajuk. Jadi nampak sini kesimpulannya, alam sekitar agar ya. Ni agar kita dapat hapuskan pandai. Dapat tak murid? Murid, gambar yang kamu nampak tidak semestinya kamu kena letak semua. Kamu boleh letakkan 3 isi. Faham? Sebab dia tak banyak. Tidak kurang daripada 50 patah perkataan. Dapat tak? Dapat. Pertama, baca tajuk. Kedua, tengok raja ataupun apa yang ada dalam gambar. Kenal pasti isi penting dalam gambar. Bagaimana nak sambung ayat-ayat, kamu gunakan penanda wacana. Mula dengan tajuk, akhir dengan tajuk. Dapat tak?